is for you at this time, and we're thinking of you very. Peluang-peluang kerjasama di rantau Asia Pasifik serta tindak balas ekonomi dan kesihatan dalam memacu pemulihan pandemik COVID-19 merupakan antara tumpuan utama yang dibincangkan oleh para ketua ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC semasa mesyuarat The APEC Informal Leaders Retreat yang berlangsung secara maya. Mesyuarat APEC ini juga antara lainnya mendengarkan pembentangan daripada Pengarah Urusan Dana Monetari Antarabangsa IMF dan Pengarah Eksekutif Program Kecemasan Kesihatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang meliputi tindak balas dari segi ekonomi dan kesihatan terhadap pandemik COVID-19 di rantau Asia Pasifik. APEC terdiri daripada 21 ekonomi di rantau Asia Pasifik iaitu Australia, Negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hong Kong, China, Republik Indonesia, Jepun, Republik Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Republik Filipina, Persekutuan Rusia, Republik Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Vietnam. Selain itu, mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM ke-28 yang menentukan agenda dasar APEC pula dijangka berlangsung pada bulan November 2021. Agenda. Pelbagai isu dibincangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Pusat kali ketiga. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi ASEAN Finance Track pada tahun ini. Mesyuarat yang diadakan secara maya dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Daniel Franco, Menteri Ekonomi dan Keuangan Itali dan Gubernur Bank Itali Tuan Yang Terutama Ignazio Visco dan dihadiri oleh Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat dari ahli-ahli G20, Ketua Institusi Keuangan Terbangsa dan negara-negara jemputan. Perbincangan antaranya mengenai situasi makroekonomi global, dasar tindak balas kepada cabaran kesihatan dan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, cukai antarabangsa, kemampanan keuangan dan isu-isu sektor keuangan. Menghargai cadangan yang terkandung dalam laporan yang dihantar oleh panel bebas peringkat tinggi G20 yang berhormat juga mengongsikan beberapa inisiatif untuk mengukuhkan rantau yang mampan menentang krisis kesihatan pada masa akan datang, yang termasuk penubuhan dana tindak balas COVID-19 dan simpanan keperluan perubatan bagi rantau ASEAN bagi kecemasan kesihatan awam. Seterusnya, yang berhormat menyampaikan pengiktirafan dalam memainkan peranan infrastruktur dalam mengintegrasi kesaling hubungan dan pertumbuhan ekonomi serantau. Jabatan Perkhidmatan Elektrik telah juga melaksanakan pemasangan beberapa unit pangan juga telah siap dilaksanakan. Pejabat Daerah Temburong menjadi bangunan kerajaan yang pertama di negara ini menggunakan tenaga suria. Sistem fotovoltaik suria PV menjana 100 puncak kilowatt bagi membantu pelaksanaan penggunaan elektrik harian pejabat. Projek Suria Bersiri adalah projek terkini dikendalikan oleh Kementerian Tenaga untuk mengubah kelayakan persekitaran sektor tenaga negara Brunei Darussalam kepada rendah karbon dan tahan iklim. Penyeliaan, pengawalan dan perolehan data skader fasa kedua yang diperkenalkan untuk inisiatif menjadi tenaga moden akan siap sepenuhnya pada tahun ini. Pemasangan sistem PV suria yang dipasang di bangunan komersial Bumiputra adalah dua projek solar PV rooftop yang telah beroperasi di daerah Temburong bagi menyokong usaha Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT. Para pengusaha kecil dan sederhana di negara ini berpeluang mengikuti Expo Lifestyle 2021 yang diadakan baru-baru ini di Airport Mall Berakas. Mereka yang mengikuti termasuk program rakan seliaan, belia-belia dan pengusaha tempatan. Expo yang dianjurkan bersama Syarikat Lasung Emas dan Sinar Harapan itu sedikit sebanyak dapat meningkatkan pendapatan dan sosioekonomi mereka dan mendedahkan lagi secara meluas bidang perniagaan.
Daerah Temburong terkenal dengan produk-produknya yang menarik. Sejak pembukaan jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, tidak dinafikan perekonomian di daerah Temburong semakin berkembang dengan kemasukan pengunjung dari luar daerah. Salah satu tarikan di daerah ini ialah Hotel Stoneville yang terletak di Kampung Sungai Tanam, Pekan Bangar dan merupakan hotel yang pertama di daerah ini. Tempatnya yang strategik berhampiran pekan juga menjadikan hotel ini sering menjadi tumpuan pengunjung setiap minggu dan hujung minggu. Ditubuhkan pada tahun 2013, Hotel Stoneville ini dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk restoran dan perkhidmatan lain serta menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik. Hotel ini menawarkan kadar harga yang berpatutan dari RM65 hingga RM88. Some guests relies on the activities or adventure that they can obtain through their stay in Temburong. Our hotel is a place to unwind, sumptuous dishes waiting and attracts people from the other district to come and taste the famous udang gala. While you explore Temburong, you can unwind and taste the famous local food in the district. So we are the only hotel in the district, so a reasonable price to have with a modern room to stay. We also have a restaurant that offers numerous cuisines like Thai, Chinese, and Western. We managed to make a twist with Thai cuisine, and it is the only Thai cuisine in Temburong. That's why it makes our udang gala menu special and famous. Hotel ini telah banyak mengikuti pelbagai acara, antaranya Brunei December Festival, Gastronomy Week 2020 dan Selera Bruneiku 2021. Hotel Stoneville juga banyak menerima pengiktirafan, antaranya memenangi 5 teratas Brunei Food Awards, tempat kedua dalam Tom Yum Udang Galah dan tempat ketiga dalam kategori Udang Galah. Dalam tempoh 5 tahun kebelakangan, kemasukan pekerja tempatan sangat menggalakkan dan hampir 90% hotel ini menerima pengunjung tempatan. Setakat ini, hotel ini mempunyai 20 pekerja, 16 daripadanya terdiri daripada anak tempatan. The occupancy rate 5 years increase in that 5 years, almost 90% of who stays in our hotel is local people, and the rest 10% is foreign people. So that's the development. Additional to that is that more of our local people are exploring Brunei at staycation to our hotel and dining to our restaurant. Hotel ini tidak terkecuali menerima impak COVID-19 dengan penurunan jumlah pengunjung pada awal tahun lalu. Namun perniagaan mula kembali meningkat pada suku ketiga dan keempat tahun ini. The year 2020 was a bit rough for us, especially on the first to second quarter. Is what a bit slow. COVID-19 was discovered and made a huge impact in the hotel industry, not only to our hotel but also to other hotels inside Brunei. So hence borders are closed too. But for Stoneville Hotel, the narrative is a bit different. Local and foreign people starting to explore Temburong, not only our hotel but other places in Temburong. So that makes Stoneville Hotel made a bit of exposure in the market. So from third to fourth quarter of the year, the business grow more further. Dengan penglibatan beberapa agensi perhotelan di negara ini, telah banyak membantu pertumbuhan sosioekonomi negara dalam memastikan industri pelancongan di negara ini terus berkembang. Thank you to His Majesty's government, especially the Ministry of Primary Resources and Tourism, for providing the opportunity to operate Stoneville Hotel in the tourism sector. In addition, thank you to the Tourism Development Department for the continuous support given, such as support in the marketing and promotion at domestic and international